أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يعني مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sidang hadirin hadirat muhibbin rahimakumullah. Segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menentukan pertemuan kita pada saat ini di dalam majlis ilmu. Diharapkan sekalian yang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas serta menjaga adab zahir dan batin di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu-pintu kefahaman serta diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan segala ilmu yang diberi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Pada pagi ini muka surat 8. Muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, yakni terjemahannya, Buniyal Islam,
dibinakan pekerjaan Islam itu, yakni ditegakkan Islam itu di atas 5 perkara. Sebelum ini kita telah diterangkan oleh musannif rahimahullah, yang dikehendaki dengan Islam itu adalah amalan zahir. Islam itu amalan zahir. Iman itu pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati terhadap Allah dan terhadap perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman. Itu perbezaan di antara Islam dan iman. Islam bermaksud amalan zahir. Ini macam kita ngaji ni Islam. Melaksanakan perintah Allah menuntut ilmu tu Islam. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bersyahadah, itu Islam. Adapun iman itu bermaksud apa? Pegangan dan kepercayaan di dalam hati. Akidah yang betul di dalam hati, pegangan yang betul di dalam hati terhadap Allah, terhadap Al-Quran dan sebagainya, itu maknanya iman. Jadi pendek katanya iman ni tak boleh tengok. Iman tak boleh tengok dengan mata, tapi Islam boleh tengok. Islam kita boleh tengok. Tanda-tanda seseorang itu Islam kita boleh tengok dengan mata kita. Semayang, di syahadah, di puasa dan sebagainya. Adapun iman ni tak boleh tengok sebab dia benda dalam hati. Sebab tu orang kafir munafik dia menyembunyikan kekufuran dia dengan mengenakan pakaian orang Islam. Maksudnya perilakunya, tingkah lakunya zahir macam orang Islam. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia sedekah, dia duduk dengan Nabi. Kalau zaman dulu lah, munafik ni bukan zaman Rasul saja. Padahal hatinya tidak memiliki pegangan yang betul. Padahal hatinya meragui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hatinya meragui Al-Quran. Tetapi zahirnya, kelakuannya macam orang yang beriman. Zahir dia tu nampak macam dia tu beriman dengan Allah. Memang kita takkan menyangka yang dia tu kafir, sebab zahirnya memang sebiji orang Islam, ataupun sebiji tanda-tanda dia tu percaya kepada Allah. Ni golongan yang macam ni yang kita takut. Kafir munafik. Kafir munafik. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui mereka itu adalah orang kafir yang bermuka-muka seperti orang Islam. Adapun kita tak tahu. Kita ni wajib bersangka baik. Bila melihat seseorang itu melaksanakan hukum hakam Allah pada zahir, lidahnya mengucap syahadah, maka wajib kita meyakini dia orang Islam. Tapi dia tetap tak boleh lari dengan maksudnya orang macam ni, kafir munafik ni, selamat di dunia. Di dunia dia selamatlah. Sampai sahaja ajal dia, habislah. Bila sampai saja ajal dia, kalau dia mati dalam keadaan begitu, matinya wal'iyadha billah min dhalik, matinya kufur, matinya kafir. Walaupun jenazahnya diuruskan oleh orang Islam seperti orang Islam lain, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Itu hukum dunia. Hukum dunia dia selamat. Tapi hakikat rohnya itu dihimpunkan oleh Allah bersama roh-roh orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Golongan macam ni yang kita takut. Sebab tu perlu kita faham, perlu kita memahami apa itu iman, apa itu Islam, mukmin yang sebenar bagaimana, yang dimaksudkan dengan kafir munafik tu bagaimana, supaya kita boleh menyelamatkan diri dan ahli keluarga kita
daripada termasuk dalam golongan tadi tu. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak belajar, seseorang itu akan menganggap yang diri mereka orang yang beriman dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah tadi. Dia akan mengatakan dia orang beriman sebab dia sembahyang. Dia akan mengatakan dia orang beriman sebab dia puasa. Dia akan mengatakan dia orang yang beriman sebab dia zakat, haji dan sebagainya. Padahal di dalam hatinya berbelah bagi terhadap Al-Quran. Ada hukum hakam dalam Quran yang dia terima, ada hukum hakam dalam Quran yang dia tolak. Tapi oleh kerana kejahilan dia tadi, dia merasakan yang dia orang yang beriman. Itu bahaya. Kalau kita tak mendekatkan diri dengan ilmu akidah ni, bahaya sangat-sangat. Ramai orang yang tak tahu munafik ni masih ada sampai bila-bila. Kafir munafik ni bukan di kalangan orang Arab. Kafir munafik ni bukan daripada bangsa-bangsa tertentu, tidak. Apa jua bangsa, sama ada Arab, Melayu, Cina, India, yang zahirnya menzohirkan tingkah laku orang Islam, tetapi hatinya tidak pun percaya dengan Allah. Sebab tu faham maksud percaya dan beriman. Yakin sepenuh hati dengan Allah, yakin sepenuh hati dengan Al-Quran, yakin sepenuh hati dengan Rasul, bukan berbelah bagi. Iman tu mana? Menerima hati sekalian perkara, setuju hati sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya yakin, hatinya percaya. Baik. Jadi bagaimana nak menegakkan Islam tu tadi? Maka kata musannif rahimahullahu taala, daripada hadis Nabi SAW tadi, dibinakan pekerjaan Islam itu, yakni sama ada kita nak menegakkan Islam di dalam diri kita ataupun nak menegakkan Islam dalam rumah tangga kita ataupun dalam masyarakat kita, mestilah berdiri di atas 5 benda ni. Yang pertama, menyaksikan, yakni dengan lidahnya mengaku, berikrar, bersumpah tiada Tuhan melainkan Allah. Yang pertama-tama sekali, untuk nak menegakkan Islam dalam diri kita, maka kita wajiblah beriman, mensaksikan dengan lidah kita bahawasanya tiada Tuhan, yakni tidak ada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan itu kecuali Allah sahaja. Tidak ada selain daripada Allah memiliki sifat ketuhanan, tidak ada. Jadi dalam penafian tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan, maka Allah tidak masuk di situ. Allah tidak masuk di situ dalam perkataan Tuhan yang pertama tadi tu. Tiada Tuhan, Allah tak masuk situ. Kerana yang dinafikan dengan kata tiada itu adalah yang selain daripada Allah. Sewaktu kita menyebut tiada Tuhan, di dalam hati kita telah pun sedar, telah pun tahu, telah pun yakin Allah itulah Tuhan yang sebenar-benar. Cuma yang disebut di lidah tadi tiada Tuhan, yakni yang selain Allah. Jangan dimasukkan Allah di situ. Allah tak masuk kat situ. Yang nak dinafikan dalam kata perkataan Tuhan tadi ialah yang selain. Contoh gini, saya ada RM10. Tiba-tiba ada sahabat kita minta RM5. Saya kata pada dia, saya tak ada duit. Minta maaf sahabat, saya tak ada duit. Dalam waktu saya menyebut saya tidak ada duit tadi, saya sedar di dalam poket saya ada RM10. Saya tidak menafikan duit yang di dalam poket. Faham tak? Kalau saya menafikan duit yang dalam poket, saya bohong. Sebab
Memang terang nyata dalam hati saya ada, dalam poket saya memang ada RM10. Tiba-tiba saya nak kata tak ada duit. Maksud dalam poket pun tak ada. Itu bohong. Saya sedar yang dalam poket saya ada RM10. Cuma yang saya kata tak ada duit tu maksudnya mana? Yang nak diberi. Yang nak diberi itu yang tiada. Tapi saya sedar dalam poket saya ada RM10 untuk saya nak guna. Bukan maksud saya kata tak ada duit, maknanya yang dalam poket pun tak ada, bukan. Tak ada duit makna yang nak bagi. Saya yang menyebut perkataan tu, saya tahu, saya sedar maksud tiada duit tadi yang nak bagi. Dalam poket ada RM10. Faham tak? Begitulah waktu kita menafikan la ilaha illallah, tiada Tuhan, Allah tak masuk dalam perkataan tu. Dalam hati kita tetap beriman Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang kita nafikan dengan kata tiada tadi tak termasuk Allah. Kalau dimasukkan Allah sekali nanti jadi kafir. Faham tak? Kalau kita kata tidak ada Tuhan, makna dengan Allah sekali pun masuk dalam tu. Dan Allah tak masuk situ. Yang nak dinafikan itu ialah tidak ada yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan seperti Allah tu. Tidak ada melainkan Allah sahaja. Bukan Allah sekali kita nafikan. Adapun patung-patung tak masuk. Patung-patung tak masuk dalam perkataan tiada Tuhan tu. Patung tak masuk kerana patung bukan Tuhan. Patung tidak ada sifat ketuhanan. Yang dinafikan tu Tuhan. Apa Tuhan? Yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftiqar, yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itulah Tuhan. Jadi kalau ditanya adakah yang lain yang memiliki sifat-sifat tu selain daripada Allah? Jawabnya tiada. Allah sahaja yang bersifat demikian. Sebab tu tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Kalau nak ditanya siapakah yang bersifat dengan istighna dan iftiqar, ada tak yang lain? Tak, Allah saja. Baik, itu yang pertama. Itu yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Jadi syahadah kita tu sumpah kita. Sumpah kita bersumpah Allah lah Tuhan. Yang kita nak belajar dalam ilmu sifat 20 ni, yang kita nak belajar dalam kitab ni, ilmu sifat 20 ni, ini di antara maksud yang tersirat di sebalik erti la ilaha illallah tadi. Tiada Tuhan kecuali Allah tu. Di antara maksud dia ni yang kita belajar dalam ni. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu bukan maksud, itu terjemahan. Itu terjemah alih bahasa daripada bahasa Arab terjemah Melayu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak dengan sebenar-benar tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu terjemah, bukan maksud. Maksud lain. Maksud ni luas. Apa yang dimaksudkan dengan kata Allah itu Tuhan? Apa maksud Allah itu Tuhan? Di antara maksud Allah itu Tuhan ialah dia bersifat istighna, terkaya, tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu yang dimaksudkan dengan Allah itu Tuhan. Apa tak tu? Bila kita sebut Allah itu sahaja Tuhan, bermaksud kita beriman yang Allah Ta'ala itu bersifat istighna, terkaya. Dia tidak berkehendak kepada yang lain, dia tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu di antara maksud Tuhan tadi tu. Kerana kalau berkehendak kepada yang lain, memerlukan yang lain, berhajat kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Kalau diberhajat kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak bersifat berhajat kepada yang lain. Faham tak? Jadi yang kita nak mengaji dalam kitab sifat 20 ni, ini di antara maksud yang tersirat di sebalik apa yang kita ucapkan tu.
Sebab tu kita kena belajar, kita kena mengaji, kita kena fahamkan apa yang kita lafazkan tu, apa yang kita ikrarkan tu, apa yang kita sumpahkan tu, supaya kita tak melanggar sumpah tadi. Dan di antara lain maksud dia apa? Orang yang mengaku Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar, bermaksud dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak menyamai dengan segala sesuatu. Kalau menyamai dengan sesuatu, itu bukan Tuhan. Kalau perbuatannya serupa seperti makhluk, zatnya seperti makhluk, sifatnya seperti makhluk, itu bukan Tuhan. Jadi di antara maksud Tuhan itu ialah tidak serupa dengan segala sesuatu. Oleh yang demikian, barang siapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan sesuatu dengan Allah, maka terbatallah syahadahnya la ilaha illallah. Terbatal. Nampak tak tu? Terbatal syahadah. Contohnya, dia mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu berbentuk. Contoh, dia memahami dan dia mengiktikadkan, dia percaya yang Allah itu berbentuk, maka terbatallah syahadah la ilaha illallah. Terbatallah penyaksian dan pengakuannya yang Allah itu Tuhan. Kenapa? Kerana berbentuk itu bukan sifat Allah. Berkaki, bertangan itu bukan sifat Allah. Sebab tu nampak macam tak ada apa ni kita mengaji sifat dahulu ni. Sebenarnya apa yang kita mengaji ni ialah di antara nak memahami maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah tu. Ini sekelumit maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah tu. Jadi bila kita mengaji ni, baru kita faham apa yang terkandung di sebalik la ilaha illallah tu. Barulah kita boleh jaga. Baru kita tahu, kalau berkata begini terbatal la ilaha illallah, kalau buat begini terbatal la ilaha illallah, kalau pegang dalam hati begitu terbatal la ilaha illallah. Padahal tak ada kena-mengena pun dengan syahadah kan. Kalau kita nak tilik dia punya terjemah lah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Maknanya kita percaya Allah itu Tuhan. Apa kena mengenanya kalau seseorang itu mengatakan Allah Ta'ala itu berwarna contohnya? Apa kena mengena? Kenapa boleh batal la ilaha illallah tadi? Kenapa boleh jadi batal pula la ilaha illallah, padahal dalam erti la ilaha illallah tadi hanya mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Kenapa pula orang yang mengatakan Allah itu berwarna putih terbatal syahadah dia? Apa kena mengena? Rupa-rupanya ada berkait dengan maksud la ilaha illallah tu. Ada bersangkut paut dengan maksud dia, bukan terjemahan dia. Saya percaya Allah tu Tuhan, cuma saya kata dia warna putih je. Dia kata gitu. Saya percaya Allah lah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Cuma pada pahaman dia cakap Tuhan tu warna putih. Apa kena mengena? Kenapa pula boleh batal syahadah dia padahal dia kata Tuhan warna putih? Kenapa boleh membatalkan syahadah kalau kata Tuhan berwarna putih? Jawabnya, dia telah mengatakan sesuatu perkara yang bercanggah dengan sifat Tuhan tu. Berwarna-warni itu bukan sifat Allah. Maha suci Allah daripada berwarna-warni. Nanti kita akan sampai bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Kita akan sampai situ. InsyaAllah, mudah-mudahan panjang umur. Ngaji perlahan insyaAllah. Usaha fahamkan, mudah-mudahan Allah bagi faham. Kita mengaji ni supaya nak jaga syahadah tu. Nak jaga syahadah tu. Syahadah tu bukan syahadah kosong, bukan ucapan kosong dah. Dia mengandungi maksud yang sangat luas.
Dan di antaranya inilah yang diajar di dalam ilmu sifat 20 ni. Inilah di antara maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah tu. Jadi dibinakan, yang pertama dibinakan Islam itu dengan apa kata Nabi? Menyaksikan bahawanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, pesuruh Allah. Maknanya seseorang itu tidak boleh dikatakan dia Islam, dia telah menegakkan Islam dalam diri dia, seandainya dia tidak bersaksi bahawasanya Allah itu Tuhan dan Muhammad itu Rasul. Ataupun dikata Allah saja Tuhan, Muhammad dia tak pakai. Dia nak pakai Allah saja. Muhammad ditolak, dia nak pakai Allah saja. Dia tidak menegakkan Islam, tidak tertegak Islam. Ataupun dia meragui Allah Ta'ala, tidak tertegaknya Islam. Dia syak pada Allah, dia syak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tertegak Islam. Dan mendirikan sembahyang. Jadi nak menegakkan Islam dalam diri kita, yang pertama tadi kena syahadah. Itu tak apalah dah, kita ni dikira Islam yang diwarisi daripada kedua ibu bapa, maka tidak wajib lagi bersyahadah, kerana dikira Islam kita itu dengan cara mewarisi daripada ibu bapa yang Islam. Kecuali orang yang bukan Islam nak masuk Islam, itu dia wajib bersyahadah. Adapun kita ni yang ibu bapa Islam ni tak perlu lagi dah bersyahadah. Makna bersyahadah untuk membuktikan Islam. Ada pun syahadah dalam solat tu mesti, itu rukun sembahyang. Baik. Kemudian untuk mendirikan Islam dalam diri kita, kalau kita mengaku kita orang Islam, yang pertama tadi syahadah, dan kena faham maksud syahadah yang kita bacakan tadi tu. Maksud yang terkandung di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena faham maksudnya dan kena jaga. Jangan membuat benda-benda yang membatalkan syahadah kita tadi tu. Yang kedua, mestilah kita mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ini bermaksud melaksanakan solat itu seperti yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup syaratnya, cukup rukun-rukunnya, betul keikhlasannya, betul akidahnya. Cerita tentang sembahyang ni. Tapi dalam sembahyang tadi mestilah dia salat dalam keadaan akidahnya pada Allah tu betul. Tidak sah solatnya seandai akidahnya sesat, salah terhadap Allah. Contoh yang tadi, yang beriktikad Tuhan warna putih tadi, dia solat 5 waktu, tak sah solat dia. Tidak sah solatnya. Kenapa? Kerana dia solat dalam keadaan dia tidak beriman dengan Allah. Dia solat dalam keadaan dia tak beriman dengan Allah. Dia solat dalam keadaan akidahnya salah, akidahnya rosak. Dia solat dalam keadaan pegangan dalam hatinya itu menyamakan Allah dengan sesuatu. Dia solat dalam keadaan dia beriktikad Tuhan itu bertempat, tidak sah solat dia. Na'udzubillah min zalik. Jangan beriktikad Tuhan itu bertempat, kerana tempat itu adalah sifat makhluk. Yang bertempat itu adalah sesuatu yang berjirim, berjisim. Setiap jirim, setiap jisim wajib bertempat, meskipun tempatnya tidak diketahui. Yang pasti bila sebut jirim, jisim, wajib bertempat. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Apa itu jirim jisim? Jirim jisim ni bermaksud sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu. Kalau patut catat-catat, tulis-tulis poin-poin penting tu.
Poin-poin penting tu. Takut kita terlupa gitu. Jisim tu apa? Sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur. Unsur tu mana? Bahan. Kita ni Allah jadikan ada bahan. Daging kita ni ada bahannya, darah kita ada bahannya, tulang kita ada bahannya, digabung-gabungkan, dicampur-campurkan menjadi jasad kita. Maka kita ni dipanggil berjisim. Masjid ini berjisim, ada bahan-bahannya. Kertas ini berjisim, ada bahan-bahannya. Air berjisim, dan segala-galanya itu berjisim. Itu jisim. Jisim ni sesuatu yang terdiri, diri dia tu, zat dia. Zat ni makna diri lah. Contoh macam ni, ni kertas ni, diri kertas ni orang panggil zat kertas ni. Diri kertas ni ada bahan-bahannya. Ada bahan, unsur-unsur yang menjadi kertas. Maka kertas ini dipanggil berjisim. Bila sebut berjisim, dia wajib bertempat. Itu kaedah, ingat tu. Itu kaedah. Setiap jisim wajib bertempat, mesti. Bila sebut jisim mesti bertempat. Allah tidak seperti jirim dan jisim. Tempat tu apa? Ruang. Depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar, atas, bawah, tinggi, rendah. Itu tempat. Itu habuan bagi jirim dan jisim. Maka zat Allah bukan berjirim, zat Allah bukan berjisim. Kerana kalau seandainya Allah Ta'ala itu berjirim, berjisim, maka dia serupa dengan sesuatu. Sedangkan dah ada dalam ayat muhkamah terang-terang, laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan sesuatu. Dia tidak seperti jirim, dia tidak seperti jisim. Bila Allah Ta'ala itu tidak seperti jirim dan jisim, maka Allah Ta'ala itu juga tidak ada kena-mengena langsung dengan keadaan, kelakuan, sifat jirim dan jisim. Boleh faham? Apa sahaja yang bersangkut paut dengan jirim jisim, tidak ada kena-mengena dengan Allah. Sebab tu di sisi akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah menolak sekeras-kerasnya fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Adapun di dalam Al-Quran yang mengatakan pada zahirnya seolah-olah Allah Ta'ala itu bertempat, maka itu dipanggil ayat mutasyabihat nama dia. Tidak boleh dipakai makna yang zahir. Tak boleh nak pakai terus makna zahir tu. Bukan ayat tu salah dah, makna zahir tu tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai. Kenapa? Membawa kepada kesamaran, keraguan, seolah-olah Allah Ta'ala itu menyamai dengan sesuatu. Sebab itu di sisi kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bila bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, wajib ditakwilkan, wajib dipalingkan maksudnya, supaya menghilangkan kesamaran tadi tu. Itu tujuan takwil. Bukan nak mengubah ayat Quran, tak. Nak menyelamatkan daripada keraguan tadi tu, kesamaran tu. Yadullahu fawqa aydihim, kalau diterjemah bulat-bulat kepada bahasa Melayu, bermula tangan Tuhan. Nampak tak ada? Tangan Tuhan. Bukankah Tuhan tu tak serupa dengan makhluk? Kenapa di sini ada sebut tangan? Situ yang kata keraguan tadi. Nampak tak? Jadi kalau dipakai makna zahir, tidak takwil, memang terang-teranglah Tuhan itu ada tangan. Sebab tu di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah tak boleh pakai makna zahir tu. Makna zahir tu tak boleh pakai terus makna zahir. Kena takwil. Takwil ada dua. Nanti kita akan sampai bab mukhalafah tu. Takwil ni makna kita tafsirkan, tanggungkan makna ni tu supaya terselamat daripada kekeliruan dan kesamaran tadi. Kerana kalau tak takwil, dia jadi kesamaran. Allah ada tangan. Jadi takwil ada dua.
Yang pertama, wajib ditakwilkan mengikut ulama salaf. Ulama salaf daripada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salaf. Salaf yang sebenar, bukan salafi palsu. Hati-hati. Salaf yang sebenar-benar, mereka apabila bertemu dengan ayat mutasyabihah sebegini, maka diserahkan bulat-bulat maksudnya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, apa maksudnya? Wallahu a'lam. Salafi palsu menterjemahkan ayat itu bermula tangan Tuhan. Tuhan bertangan, tetapi tangannya tidak serupa dengan makhluk. Itu salafi palsu. Hati-hati. Hati-hati. Itu salafi palsu. Kalau salafi yang sebenar, dia akan menyerahkan bulat-bulat apakah kehendak ayat itu kepada Allah. Yadullahu fawqa aydihim, apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Dia tak terjemah dengan tangan. Tuhan itu ada tangan, tapi tangannya tak serupa dengan makhluk. Tuhan itu ada muka, tapi mukanya tak serupa dengan makhluk. Itu bukan salafi. Jaga-jaga. Itu salafi palsu. Hati-hati tuan-tuan. Kita tak ngaji sifat 20 ni memang kena tipu. Dapat yang mengajar tu pula, yang menceramah tu pula pandai hadis, pandai Quran. Sebenarnya tak pandai. Kalau pandai dia tak terjemah begitu. Jaga-jaga. Tuhan ada tangan, tangannya tak sama dengan makhluk. Kalau bertangan makna beranggota dah. Cuma anggotanya tak sama, tapi anggota cuma tak sama. Na'udzubillah min zalik. Jaga hati-hati. Kalau salafi yang sebenar, jumpa ayat mutasyabihah, wallahu a'lam, dia tak terjemah dengan tangan. Salafi palsu diterjemah dengan tangan, diterjemah dengan muka. Hati-hati. Zaman sekarang ni banyak orang guna perkataan salafi, nak berselindung di sebalik perkataan salafi, sedangkan akidahnya bukan seperti akidah salafi yang sebenar. Salafi yang sebenar, dia tidak terjemah yadun dengan tangan. Wallahu a'lam. Apa maksud yadun? Wallahu a'lam, serah pada Allah. Kalau kita pula takwilan yang kedua, mengikut takwilan ulama khalaf. Ulama khalaf bila bertemu dengan ayat mutasyabihah, mereka akan takwil dengan tafsir. Dihuraikan apa maksud yadullah. Yadullah dengan maksud qudratullah. Yadullah dengan makna qudratullah, yakni kekuasaan Allah, bukan dengan maksud tangan Allah. Itu khalaf. Kalau salaf, serah bulat-bulat, wallahu a'lam. Dia tak terjemah dengan tangan, dia tak terjemah dengan wajhullah dengan makna muka Tuhan dah. Apa maksud wajhullah? Salaf kata wallahu a'lam. Jaga-jagalah. Tuan-tuan selalu ngaji tafsir, ngaji hadis, hati-hati. Sebab tu kalau kita nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, pastikan guru kita yang nak mengajar tafsir hadis Quran ni akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya yang menolak Asy'ariyah Maturidiyah, dia menolak sifat 20, makna dia akan terjemahkan ayat-ayat Quran dan hadis tadi mengikut pegangan dia tadi tu. Sebab tu saya selalu pesan dengan orang-orang yang mengaji dengan saya, kalau nak ngaji tafsir boleh, nak ngaji hadis boleh, tapi pastikan guru tafsir dan hadis kita itu akidahnya, pegangannya akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan orang yang menolak sifat 20, bukan. Kalau dia benar-benar orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan mengatakan sifat 20 ini wajib belajar, bukan harus belajar. Apa erti harus? Belajar pun boleh, tak belajar pun boleh. Ataupun dia mengatakan belajar sifat 20 ni sunat.
Dengan makna kalau belajar dapat pahala, kalau tak belajar pun tak berdosa. Itu bukan di kalangan kita. Kalau betul di ahli sunnah wal jamaah, ijma' ulama mengatakan wajib belajar, bukan sunat, bukan harus. Ada perbezaan di antara wajib dengan sunat, wajib dengan harus. Jauh tu tuan-tuan, jauh beza tu. Wajib dengan sunat, wajib dengan harus. Hati-hati, zaman sekarang ni banyak orang-orang macam tu. Kita orang awam, kita tak tahu. Kita menganggap orang yang datang tu adalah orang yang betul akidah fahaman. Kita datang dengan sangkaan baik. Kita tak dah dengar dapat pula dia orang yang ada pendidikan tinggi, ada al-hafiz, ada al-muhaddis. Lagilah maknanya memberi kepercayaan kepada orang awam untuk menerima bulat-bulat apa yang disampaikan. Bukan situ duduk dia. Kebenaran tadi, tengok benda yang disampaikan tu bercanggah ataupun tidak dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau bercanggah, walaupun dia ada status doktor ke apa ke, tetap tak boleh pakai. Tapi kita orang kampung ni tak tahu. Kita orang kampung tak tahu. Orang kampung ni dia bersangka baik. Sebut dalam kitab ni, di antara orang-orang yang membawa pahaman-pahaman yang pelik-pelik ni, mereka ni adalah di kalangan orang-orang yang tidak disangkakan membawa pahaman yang pelik. Dia adalah orang-orang yang tidak disangkakan membawa pahaman yang pelik. Orang takkan sangka yang dia ni membawa pahaman yang pelik daripada pahaman yang sebenar. Sebab tengok pada keterampilan zahirnya, tak nampak salah apa pun. Dia baca Quran macam biasa, dia baca hadis macam biasa, dia solat macam biasa, dengan jubahnya, dengan serbannya, dengan kopiahnya, dengan ceramahnya. Memang tidak disangkakan dia membawa pahaman yang menyimpang. Sebab tu kita orang awam ni banyak jadi mangsa. Kalau orang awam yang dah ada pegangan, yang dah ada asas, dia akan dapat mengelakkan diri dia. Pelik ni, kenapa pula duk kata Tuhan duduk atas langit ni? Pelik dah. Sebab dia dah ada asas. Bagi orang yang tak ada asas, itulah pertama kali bila dia nak belajar, itulah pertama kali yang dijumpa. Itulah yang dia pegang. Sebab anggapan dia itulah yang benar. Tapi bagi orang yang dah ada asas, bila dia jumpa benda macam tu, dia takkan telan. Sebab dia ada penapis. Ni penapis dia. Aku dah belajar, dah mengaji dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Maha suci Allah daripada bertempat. Bila jumpa ayat mutasyabihat, wajib ditakwilkan. Kenapa yang ni pula pakai makna zahir? Nampak tak ada? Tak boleh. Bila jumpa ayat mutasyabihat, tak boleh pakai zahir. Wajib takwil. Sama ada takwil mengikut salaf yang sebenar tadi, ataupun khalaf tadi. Kalau pakai makna zahir, ni rosak. Pakai makna zahir, rosaklah tu. Tuhan turun naik langit, Tuhan turun di langit dunia. Tu. Turun naik pula Tuhan dia. Hati-hati. Kita mengaji ni, hati-hati tuan-tuan. Kita orang awam. Sebab tu ulama-ulama pesan sifat 20 ni jangan tinggal. Jangan tinggal. Kenapa masyarakat kita kebelakangan ni boleh terima pahaman-pahaman yang macam tu? Sebab ramai dah meninggalkan belajar sifat 20 ni. Kita tengok 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, mana zaman mak-mak kita tu, ni sifat 20 ni, mana-mana surau, mana-mana masjid, ini di antara ilmu yang tak pernah ditinggalkan. Sebab tu dulu pahaman-pahaman yang pelik ni payah orang nak terima. Sebab mantap akidah ni ada dalam diri. Tapi memandangkan masyarakat kita dah meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni, jadi mereka dah tak tahu lagi asas akidah yang sebenar-benarnya apa, tak tahu dah tak belajar. Sebab tu bila datang orang-orang, tak kisahlah daripada dalam, daripada luar, yang membawa pahaman yang selain daripada tu, yang konon-kononnya nampak bijak, nampak alim, nampak pandai, mereka terus terima dan menolak yang ni pula.
Yang datang kemudian pula mengatakan yang dulunya sesat salah. Na'udzubillah min zalik. Ini salah kita. Ini salah masyarakat kita. Kenapa meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni? Itulah fitnah dia. Itulah fitnah dia. Saya tak pernah belajar ilmu sifat 20 ni. Saya tak ambil peduli pun. Padahal ilmu ni fardu ain. Saya tak nak belajar. Akibat dia, bila saya bertemu dengan orang-orang yang membawa pahaman-pahaman yang selain daripada ni, yang pada tanggapan saya dia orang alim, padahal dia membawa pahaman yang selain daripada ni, saya akan terima. Sebab saya tak ada asas. Sebab tu mana-mana orang yang pada pandangan saya dia orang alim, bila dia membawa pahaman yang selain daripada akidah ni, saya boleh terima. Sebab saya tak tahu asas. Itu salah saya. Ulama dah pesan, jangan tinggal belajar ilmu sifat 20 ni, sebab wajib. Siapa kata wajib? Ijma' ulama mengatakan wajib. Ijma' ulama. Memang dalam Quran, dalam hadis memang tak ada terang-terang dalil dan ayat Quran ataupun hadis yang menyuruh belajar sifat 20 ni. Memang tak ada. Tetapi ingat, kita ni pegangan kita 4, bukan 2. Al-Quran, hadis, ini memang tak boleh tinggal. Dan selain daripada Quran hadis ni, kita berpegang dengan apa? Ijma' ulama dan juga qiyas. Hukum wajib belajar sifat 20 ni ijma'. Bagi orang yang menolak ijma', hanya berpegang dengan Quran dan hadis sahaja, pada mereka tidak wajib belajar. Nampak tak? Hati-hati nak cari guru yang pegangan 4 ni. Tak kisahlah ustaz ke ustazah ke, pastikan dia pegangan 4 ni: Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kalau yang pakai 2 ni sahaja, jauhkanlah. Bila dia pakai 2 saja, makna di sisi dia tak wajib belajar ni. Maksudnya akidah ni bukanlah daripada akidah ahli sunnah. Dah tolak. Orang yang berakidah ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, yang kalau dalam khutbah Jumaat, ada sebut tak dalam khutbah Jumaat? Ada sebut tak? Kita mesti berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah dia benda dia. Inilah dia. Yang kita dengar khutbah tu Asy'ariyah Maturidiyah, apa benda Asy'ariyah Maturidiyah? Inilah dia akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak sebut dalam ni. Tapi bila kita tolak, maknanya menolak Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang boleh terima perkataan pahaman mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan turun naik langit, Tuhan ada tangan dan sebagainya. Sebab itu bukan daripada akidah kita. Hati-hati. Wajib saya sampaikan. Nak percaya, tak nak terbulanglah. Saya nak jalankan kewajipan saya mengingatkan. Kalau kalian merasakan i'tiqad mengatakan Tuhan bertempat, bertangan, bermuka tapi tak sama, itu selamat, wallahu a'lam. Saya tidak bertanggungjawab. Saya nak membawa ilmu akidah yang seperti mana yang dibawa oleh ulama-ulama tua-tua kita dulu. Inilah dia. Zaman nenek moyang kita dulu, buat pertama kali Islam masuk di Malaysia ni, dalam negara kita, inilah dia akidah dia. Inilah akidah dia. Habis. Itu yang pertama tadi, menyaksikan. Kemudian yang kedua, sembahyang. Sembahyang ni maksud mendirikan solat. Mana? Mendirikan solat seperti mana yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya hendaklah kamu solat seperti mana kamu melihat aku solat. Hendaklah kamu mendirikan solat seperti mana kamu melihat aku solat. Pernah ke kita nak lihat? Nampak tak tu? Kalau pakai maksud hadis, pakai zahir macam mana tu? Jangan pakai ulama. Ulama tak betul. Pakai Quran, pakai hadis. Baik, kalau dalam hadis tu macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu melihat solat, hendaklah kamu mendirikan solat seperti mana kamu melihat aku solat. Dah bagi kita yang tak lihat Rasul ni macam mana? Maksud melihat itu ialah mengetahui. Siapa pandai-pandai tafsir?
Siapa yang pandai-pandai tafsir, maknanya melihat itu dengan makna mengetahui. Kan tak boleh pakai ulama, kan kena pakai hadis. Faham tak? Faham tak apa yang saya maksudkan? Pahaman yang mengatakan tak boleh pakai ulama, kena pakai Quran dan hadis sahaja. Ulama tak boleh pakai, sebab tu mereka menolak ijma'. Ulama tak boleh pakai, nak kena pakai Quran dan hadis saja. Baik, kalau dalam ayat tadi tu, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu solat seperti kamu melihat aku solat. Macam mana kita nak gunakan hadis tu? Nak guna macam mana? Dalam hadis tu kata hendaklah kamu solat macam mana kamu melihat aku solat. Tu zahir hadis ni. Jangan tafsir-tafsir dah. Macam mana nak guna? Nak kena pakai ulama tak? Jadi nak pakai hadis ke nak pakai ulama? Nak pakai hadis ke nak pakai ulama? Orang macam kita ni, orang macam kita ni nak pakai hadis ke nak pakai ulama? Pakai ulama. Sebab kalau kita ni nak pakai hadis, tak boleh buat apa hadis. Faham tak? Ulama ni yang memainkan peranan mencernakan hadis dan Quran supaya kita orang awam boleh ambil manfaat daripada Quran dan hadis. Kalau bagi Quran sebiji dekat kita, bagi kitab-kitab hadis sebiji dengan kita, tanpa dihuraikan oleh alim ulama, apa yang kita boleh ambil manfaat daripada tu? Ulama buat perbandingan gini, Quran dan hadis itu diserupakan seperti pokok balak. Pokok balak yang 10 pemeluk tu. Kalau dibagi kepada kita pokok balak yang 10 pemeluk tu, kita nak buat apa? Nak buat apa? 10 pemeluk tu kita nak buat apa? Orang hadiah kat kita nak buat apa? Boleh selfie je, ambil gambar. Boleh ambil manfaat tak? Tak boleh. Kena hantar kilang dulu. Bila hantar kilang yang 10 pemeluk tadi, hantar kilang, diproses, dibelah, dipotong dan sebagainya, baru kita boleh ambil manfaat daripada pokok balak tadi. Faham tak? Itulah ibaratnya kilang-kilang, itulah ibaratnya ulama-ulama tadi yang mencernakan maksud hadis dan Quran sehingga kita ni boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran dan hadis. Jadi macam mana kita kata nak tolak ulama, nak pakai Quran dan hadis saja? Nampak tak tu? Jadi kena pakai ulama. Ulama ni lah yang ahli dalam nak mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran. Ni kita nak tolak ulama. Nak tolak ulama, nak faham Quran macam mana? Kita baca Qul huwallahu pun tak betul. Allahu samad, Allahu samad. Samad mana nak tanya erti maksud lagi. Baca pun tak betul dah, nak pakai Quran, nak pakai Quran. Sebab tu kena pakai ulama, tuan-tuan. Kalau tanpa ulama tu, Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki tu, kita takkan retilah Quran tu. Tak boleh nak buat apa manfaat, nak ambil manfaat. Selama ni kita dah baca Fatihah berapa lama? Quran tu, Fatihah tu sebahagian daripada Quran. Berapa lama dah kita baca? Berapa ratus ribu kali kita baca Fatihah dah. Apa hukum yang kita faham daripada situ? Apa hukum hakam tentang ibadat yang kita reti daripada Fatihah yang kita dah baca beratus-ratus ribu kali tu? Apa hukum yang kita reti? Sebab tu tuan-tuan, jangan terpedaya dengan pahaman mengatakan menolak ulama pakai Quran hadis saja ni. Kita empat, ingat tu, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Apabila tidak ada hukum itu disebutkan secara terang-terangan dalam Quran dan hadis, dia kembali kepada ijma' tadi tu. Ini semata-mata tak ada sebut dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis semata-mata, tak boleh pakai. Bid'ah. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada dalil. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Jangan gopoh, jangan gelojoh macam tu. Sebab tu jadi rosak orang. Jadi rosak orang ramai. Orang pakai 4, dia pakai 2. Tak ke banyak bertembung tu? Ke banyak bertembung?
Kita pakai 4, dia pakai 2, bertembung lah. Kita kata kita ada dalil, ada bukti. Ijma' ulama' mengatakan wajib belajar sifat 20. Dia kata dalam Quran hadis tak ada. Ada kan bertembung tu. Banyaklah yang bertembung. Jadi berpuak-puak. Dah jadi berpuak-puak. Dalam satu masjid dah jadi berpuak-puak. Satu puak yang pakai Quran hadis, satu puak yang pakai 4 tadi tu. Padahal yang 4 ni daripada dulu lagi. Zaman mula-mula masuk Islam ni 4 ni pegangan ni. Dia datang kendian, dia kata 2 je. Ni yang buat kacau. Maksudnya sembahyang seperti mana yang kita ketahui, yang kita fahami daripada Rasul solat. Ulama dah menceritakan Nabi solat begini, sifat Nabi solat begini, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, bacaan-bacaannya. Tu ulama lah yang mentafsirkan tu hadis tu. Daripada Quran hadis tu ulama mengeluarkan hukum. Jadi semayang begini cara Nabi semayang. Surah-surah yang Nabi selalu baca begini, dalam sujud nak kena baca begini, dalam tahiyat nak baca begitu, dalam i'tidal nak kena baca begini. Itu ulama punya kerja tu. Ulama lah punya kerja tu. Jadi kena belajar bab solat. Kena belajarlah bab solat. Sebab tadi tu nak solat seperti mana yang Nabi suruh tu kenalah ada panduan. Macam mana cara Nabi solat? Ulama siap dah. Kalau di sisi Imam Syafi'i, Nabi solat gini. Ada hadis-hadis yang Imam Syafi'i kita pegang yang dijadikan dalil atas makna hukum hakam yang disampaikan. Di sisi mazhab kita Syafi'i, solat begini, niat wajib di dalam takbiratul ihram. Jangan cerita Hanafi, Hambali, Maliki. Mereka berpegang kepada hadis-hadis yang lain sebab hadis bukan satu. Itu yang berlaku khilaf ulama tu. Sebab yang dikatakan gini Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ni, mereka ni orang panggil mujtahid mutlak. Mereka ni wajib mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dia tak boleh meniru di antara satu dengan yang lain. Mereka dipertanggungjawabkan mengeluarkan hukum sendiri, kerana mereka dah memiliki ilmu yang sampai tahap boleh mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis sendiri. Syafi'i tak boleh tiru Maliki, Maliki tak boleh tiru Syafi'i, tak boleh. Dia kena keluarkan undang-undang sendiri daripada Quran dan hadis, berpandukan kemahiran dia dengan pelbagai jenis bidang ilmu tadi tu. Sebab tu berlaku khilaf. Syafi'i kata doa kunut sunat ab'ad. Ada hadis-hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Di sisi Hanafi, Hambali contohnya, mereka mengatakan tak wajib baca, tidak disunatkan sebab ada dalil hadis-hadis yang lain yang dipegang. Sebab tu kita jangan ta'assub pada mazhab, tapi kena berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab. Itu wajib. Cuma jangan ta'assub. Jangan mengatakan Syafi'i sahaja yang betul, Hanafi, Maliki, Hambali tak betul. Tak boleh. Mereka dengan cara mereka. Kalau kita mengajar di sini, kita tengok rata-rata orang yang duduk di masjid tanah ni orang yang bermazhab awal Syafi'i. Maka tak perlu kita nak mengajarkan Hanafi, Hambali dan Maliki. Faham tak? Tak perlu, kecuali sebagai nak menambah ilmu. Itu lain. Di sisi kita tuan-tuan perempuan, di sisi mazhab kita Syafi'i, sunat ab'ad, doa kunut. Kalau tertinggal atau sengaja tinggal, sunat sujud sahwi. Adapun di sisi mazhab lain, di sisi mereka tidak sunat. Tapi maka di sisi mereka betul dengan cara mereka. Kita tak boleh nak tiru macam mereka sebab kita bukan bermazhab mereka. Macam tu. Jangan kita duduk di sini, orang yang duduk di sini orang mazhab Syafi'i, kita hanya ajarkan fiqh Hanafi pula dah. Jadi bengonglah orang ni. Jadi bengonglah. Memang ada tapi bukan untuk kita, untuk mazhab lah.
Macam orang-orang belah Pakistan ke contohnya, tu yang kita pergi sebelah Maghribi yang ada tempat-tempat di mana kadang-kadang di Mekah tak ada doa kunut tu. Tu di sisi mazhab mereka. Tak boleh kita nak katakan salah dah, tak salah. Di sisi mereka mengatakan tidak menjadi sunat. Tapi di sisi kita Syafi'i sunat. Sunat abad. Kalau tertinggal, sengaja tinggal, kena tampalkan dengan sujud sahwi. Nak cover pahala tak baca tu. Macam tu. Sujud sahwi 2 kali. Bukan sekali. Sujud sekali itu sujud tilawah. Sunat sujud sahwi 2 kali. Selepas daripada habis kita baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, wajib niat untuk sujud sahwi. Kalau turun sujud sahwi tanpa niat, batal solat. Sujud sahwi makna waktu fil alamin innaka hamidum majid, niat aku sujud sahwi. Turun sekali Allahu akbar. Kalau nak baca tasbih dia pun subhana man la yanamu wa la yasur, nak baca pun boleh, ataupun nak gantikan dengan subhana rabbiyal a'la pun boleh, ataupun nak diam pun boleh. Lepas tu duduk antara 2 sujud. Nak baca tasbih tu pun boleh, rabbighfirli warhamni pun boleh. Tak nak baca pun tak apa. Lepas tu sujud kali kedua Allahu akbar, tumakninah, lepas tu naik Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tertampallah tadi pahala, kekurangan pahala tak baca tadi. Gitu. Sama. Macam kalau kita semayang ialah macam kita pergi Mekah ke pergi umrah ke kan. Kadang kita ingat ikut imam yang tak baca. Dah boleh tak kita nak baca? Boleh, tak ada masalah. Bacalah doa kunut yang pendek tu. Mereka sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dia pun turun kan. Kita bacalah doa kunut yang pendek. Tak wajib nak angkat tangan tu sunat. Baca Allahumma sami Allah liman hamidah, kita pun baca Allahumma ighfirli ya ghafur, salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah tu dah sempatlah nak sujud dengan imam tu. Ataupun nanti selepas daripada bagi salam tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita Allahu akbar, sujud sahwi. Kalau orang-orang sana yang berilmu, dia tak kacau, dia tahu dah ni orang mazhab Syafi'i. Yang jadi gaduh tu yang tak reti. yang tak reti tu yang jadi gaduh tu. Dia tahulah orang mazhab Syafi'i. Kan macam kadang-kadang kita solat di belakang mereka yang tak baca bismillah. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah tak ada, najam tu. Macam mana tu? Di sisi kita tak sah tu. Sebab tu kalau kita jumpa dalam situasi yang begitu, kalau kita jumpa imam yang begitu, wajib kita zan dalam hati yang imam itu membaca bismillah tapi dengan perlahan. Baru sah kita jadikan dia imam kita. Kalau kita mati-mati kita cakap imam ni memang tak baca bismillah, kita tak sah jadikan dia imam. Faham tu? Ni mati-mati ni tu imam ni memang tak baca bismillah ni, perlahan pun tidak ni, dia memang Allahu akbar alhamdulillah saja. Kalau kita i'tiqad macam tu, tak sah jadikan dia imam. Sebab di antara syarat qudwah, syarat sah nak menjadikan seseorang itu imam kita, kita mesti i'tiqad yang dia sah semayang dia sah. Di sisi kita, mazhab kita, semayang dia sah. Sebab kalau macam tu di sisi mazhab kita memang terang-terang tak sah lah, tak ada bismillah. Kerana di sisi kita bismillah tu satu ayat daripada ayat Quran. Gitu. Okey, baik. Nanti belajar fiqh lah, belajar fiqh bab solat sikit lagi ke sebelah kita berhenti lah.
Jadi bila dah sebut rukun Islam tu, nak mendirikan Islam tadi, solat, kena belajar fiqah. Bukan di sini, ini bukan fiqah, ini tauhid. Belajar fiqah. Fiqah apa? Syafi'i. Jangan belajar fiqah Hanafi, Hambali, Maliki tu. Syafi'i. Kita orang awam ni jangan gaduh-gaduh nak belajar fiqah 4 Jangan nanti kita jadi pening. Nak ngaji fiqah 4 mazhab ni orang yang dah pandai, orang yang dah beres fardu ain. Makna syarat rukun sah batal solat di sisi mazhab Syafi'i pandai dah. Dia nak belajar, nak dengar-dengar Hanafi macam mana. Oh, patutlah Hanafi dia pegang-pegang bini dia tak ada masalah. Oh, patutlah. Mana kita tahu? Patutlah mereka pegang-pegang bini dia, lepas tu kan dia solat seramba je. Rupanya di sisi mereka tak batal rupanya. Ini kita ambil pula dah, tak apa, tak ada masalah, boleh. Ni yang kacau bilau. Kita hanya guna pendapat tu pada waktu-waktu darurah sahaja. Macam waktu tawaf tu, kalau nak ikut dengan mazhab Syafi'i, payahlah nak beribadat. Baru nak tawaf tak sampai 2-3 langkah kan dah terpijak kaki orang perempuan pijak kita, betul? Jadi dalam keadaan begitu, baru ulama kata harus taklid mazhab yang mengatakan tidak batal wudu dengan bersentuh tanpa syahwat gitu. Boleh guna waktu-waktu macam tu saja. Ini tak kita bawa balik sampai Malaysia pula dah. Bawa balik sampai Malaysia dah tak tahu tawaf dah tak ada tawaf dah kat sini. Kembalilah balik kepada mazhab kita Syafi'i, habis waktu dah. Ni mentang-mentang ada pahaman kaul yang mudah macam tu, kita ambil, itu bahaya. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Tengok pantang ada ulama kata boleh je, on. Pantang ulama kata ada je, on. Di dalam fiqh ni ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Ini kita terus ambil yang lemah tu. Yang kuat ada lagi, ada jalan lain lagi, terus ambil yang lemah tu. Mana boleh macam tu? Rosak lah orang. Tuan-tuan, mulai hari ni nanti kalau solat jenazah tak payah susah-susah kalut-kalut ambil wuduk ni. Tak payah. Kita solat jenazah ni tak payah wuduk. Ada ulama kata boleh. Rasa macam mana? Rasa seronok Seronok? Senang. Nampak tak tu? Tak boleh, mesti kena ada wuduk. Kecuali dalam hal-hal darurah sangat-sangat, barulah boleh pakai pendapat yang tadi. Faham tak? Jangan dalam keadaan lenang-lenang, goyang kaki, tak ada apa-apa hal, tiba-tiba nak ambil pahaman yang macam tu. Memang macam kalau belajar fiqh, macam-macam pahaman, macam-macam pendapat ulama ada dalam tu. Jadi kita ni mesti jadi penyampai agama, penyampai ilmu yang bertanggungjawab. Jangan merosakkan masyarakat. Selagi ada pendapat yang kuat, itu yang nak didulukan. Jangan mentang-mentang ada tu. Tengok tuan-tuan guru kita, tuan-tuan, tok-tok guru tu, tok-tok guru tu yang duduk ngaji kat pondok tu, ngajar pondok tu, macam tok guru almarhum Tuan Guru Haji Abdullah tu, pondok Lubuk Tapah tu, dia ngaji 30 tahun, 14 tahun mengaji di Mekah sahaja. Semua kitab dia ngaji, segala mazhab dia mengaji, alim 4 mazhab. Dia tak ada nak fatwa benda pelik-pelik pada orang. Dia tetap mengajar macam biasa. Nak solat jenazah kena ada wuduk. Nampak tak? Dia tak ada kata tak perlu nak wuduk sebab ada pendapat ulama. Kalau nak ikut dia alim, sehalu-halu perkataan ulama dia tahu. Tapi kenapa dia tak bermudah-mudah nak ambil perkataan tu, nak sebarkan kepada orang? Nampak tak? Jangan kita nak menunjuk kita pandai. Macam mana tok-tok guru dulu ajar, itulah kita ajar. Tak payah kita nak tunjukkan kita ni lebih pandai daripada ulama-ulama yang ngaji 30-40 tahun dulu. Mereka tu mengaji 40 tahun, tuan-tuan. Kulit ke kulit. Kulit ke kulit. Mengaji dengan tuan pengarang kitab sendiri. Agak-agak ilmu dia macam mana? Dengan kita yang mengaji 5 tahun. Fikir situ sudahlah. Tapi macam mana adab dan akhlak dia menyampaikan ilmu? Dia ajar macam biasa. Dia tak ajar benda pelik-pelik, walaupun dia tahu macam-macam benda yang pelik-pelik. Ni kita baru tahu pendapat tu terus kita sebarkan. Dah orang seronoklah. Kita orang awal ni memanglah malas nak beribadat, memang nak mudah-mudah. Kalau boleh, kalau ada pendapat yang mengatakan tak payah semayang, kita akan pakai.
Jadi jangan rosakkan masyarakat macam tu. Okey, jadi belajar bab solat, ngaji fiqh tu. Bab solat ni dia akan melibatkan apa? Bab air, bab cuci najis, bab istinja, bab mandi wajib. Air pula terbahagi kepada berapa jenis air yang nak buat bersuci tadi kan? Air mutlak, air musyammas, air mutanajjis, air mutaghayyirah. Semua nak kena tahu tu. Sebab ada sangkut paut dengan sembahyang. Salah guna air nanti tak sah mandi wajib. Salah guna air tak sah wudu. Macam mana nak solat? Sedangkan syarat sah solat mesti suci daripada najis, daripada hadas besar. Maka mau tak mau kena belajar bab air, bab najis, bab cuci pakaian, bab haid, bab nifas, bab istihadah. Kena ngaji. Sebab nak mendirikan solat seperti mana yang Nabi buat tadi itu. Cerita bab solat, tapi ilmu yang terlibat dalam nak mendirikan solat tadi, yang pertama ilmu tauhid. Akidah mesti betul. Yang kedua, kena tahu fiqh. Sebab nak tahu pantang larang dan syarat rukun dia. Apa yang membatalkan solat? Kalau buat macam ni batal ke tidak? Kalau tinggalkan benda ni batal ke tidak? Apa yang mesti kena buat? Apa yang buat pun boleh, tinggal pun boleh. Itu semua dalam fiqh tadi. Kemudian nak kena ngaji tasawuf pula. Tasawuf kenapa pula? Bicara tentang ikhlas. Sebab mesti ada ihsan. Wajib ikhlas. Ikhlas itu wajib. Macam mana nak menghasilkan ikhlas? Kena ngaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak mendidik, nak mengajar kita bagaimana nak menghasilkan ihsan tadi tu, yang dikatakan beribadat seolah-olah kita melihat Allah tadi tu. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, ataupun seolah-olah dalam keadaan kamu sedar, kamu tahu, kamu yakin kamu sentiasa dilihat oleh Allah. Macam mana tu nak dapat maqam tu? Tu kena ngaji tasawuf. Kemudian satu lagi, tajwid. Tajwid nak kena ngaji juga. Sebab pada bab rukun-rukun qauli khususnya nak kena baca dengan makhraj yang betul. Nampak tak? Namanya solat, tapi berhimpun 4 ilmu di situ. Sebab tu 4 ilmu ni fardu ain. Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk keikhlasan ataupun ihsan, fiqh tadi untuk mengetahui syarat rukunnya, tajwid untuk membetulkan bacaan yang wajib dalam sembahyang. Jadi jangan tinggalkan 4 ilmu ni. Yang dah belajar tak apa, yang belum belajar cepat-cepat dah cari 4 ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Sebab ni wajib ni. Tinggal salah satu ni, kalau tinggal tak belajar dosa. Sebab kalau tinggal salah satu ni, nanti ibadat kita takkan sah. Nampak tak? Contoh, saya fiqh saya dah belajar, tauhid saya dah belajar, tasawuf saya belajar, tajwid saya tak belajar. Sehingga saya bacaan Fatihah saya, rukun-rukun qauli saya salah. Walaupun saya dah alim fiqh, alim tauhid, alim tasawuf, tapi tajwidnya salah. Sah tak semayang saya? Sah tak semayang? Baca salah. Sah tak? Tak sah. Nampak tak? Sebab tu 4 ilmu ni wajib belajar. Jangan malu. Tak ada istilah malu untuk kita belajar. Walaupun umur kita dah banyak, tidak ada istilah malu. Kenapa nak malu? Kita nak membuat benda yang diperintah oleh Allah. Sepatutnya malu kalau kita meninggalkan belajar 4 ilmu ni. Jangan malu. Perasaan dalam hati itu daripada syaitan sebenarnya. Syaitan nak biarkan kita ni duduk dalam keadaan salah beribadat. Sebab tu bila kita nak belajar, dia datang timbulkan dalam hati kita bisikan, malulah, segalah, nanti orang kata begini, nanti orang tak, sebenarnya tak ada benda tu. Itu perasaan perasaan saja. Lawan. Ngaji sungguh insya-Allah. Itulah Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala tak ambil lagi kita dalam keadaan kita tak belajar. Sebab tu Allah pilih kita. Walaupun umur kita dah banyak, Allah pilih kita. Tu tanda Allah sayang kita. Tu tanda Allah nak selamatkan ibadat kita. Tu tanda Allah Ta'ala nak memperbetulkan amalan kita. Asbabnya ilmu. Kalau Allah Ta'ala nak biarkan kita dalam kerosakan ibadat, Allah takkan pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Duduklah. Seronok dengan dunia pagi, petang, siang, malam, tak payah ambil peduli nak belajar agama, tak payah. Tapi kenapa Allah pilih kita? Jawabnya sebab Allah sayang kita. Allah nak kita ni amalannya betul dan diterima oleh Allah. Tu yang kita minta dalam solat tu, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Inilah dia, di antara cara Allah Ta'ala nak memberi bimbingan ke jalan yang lurus itu adalah melalui ilmu. Sikit lagi. Kemudian
Bila kita kata solat, wajib belajar bab solat. Kemudian apa? Dan mengeluarkan zakat, kena belajar bab zakat pula. Orang yang berkewajipan mengeluarkan zakat, kena belajar bab zakat supaya dia tahu bila waktu yang wajib dia keluarkan zakat, harta yang macam mana yang wajib dikeluarkan zakat, kepada siapa yang dia boleh bagikan zakat tadi tu. Dia kena ada ilmu. Kalau tak, nanti kan takut zakat disalah bagi. Dan berpuasa di dalam bulan Ramadan, nanti belajar bab puasa pula. Dan menunaikan haji di Baitullah. Bila siapa yang dah bersangkut paut dengan haji, wajib pula belajar bab haji. Bagi mereka yang kuasa kepada haji, akan jalan. Maka nyatalah daripadanya bahawanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut, mereka itu tidak ada asas dan tidak ada tunjang pada agama Islam, seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan selogo sekalipun. Maksudnya, kalau kita tak mendirikan kelima-lima rukun tadi dengan sebenar-benar, maka agama yang ada dalam diri kita ni tidak akan tak kuat. Kalau ada pun tak kuat. Sebab tu tak pelik kita dengar ada orang Islam murtad, penghafal Quran murtad, budak sekolah agama murtad. Tak pelik lah. Tak pelik lah kalau dah agama dalam diri tadi tak kuat. Boleh jadi solat sekadar solat, bukan solat seperti yang Nabi suruh. Kita solat tapi tidak seperti solat yang Nabi suruh. Kita bawa dosa-dosa hati kita dalam solat. Kita bawa hasad, bawa dengki, bawa ujub, bawa riak, bawa takabur, bawa cinta dunia. Adakah itu cara Nabi solat? Tu kalau nak dibahaskan halus sikit. Nabi suruh solat seperti yang Nabi solat. Soalannya, adakah Nabi solat seperti kita solat, yang mana kita ni setiap kali solat membawa hasad, dengki dan dendam dalam hati kita? Betul tak? Dah apa tak menjadi asbab agama yang ada dalam diri kita ni tak kuat? Sebab kita belum lagi mendirikan solat seperti yang Nabi solat. Nabi solat dalam keadaan hatinya bersih. Kita solat bawa dengki, kita solat bawa dendam. Kita bawa dalam solat hati kita bawa hati yang suka bersangka-sangka jahat dengan orang lain. Kita solat membawa hati yang cintakan dunia. Dalam solat tidak hadir hati kita terhadap Allah, cuma zahirnya sahaja, tapi hatinya sibuk dengan dunia di dalam sembahyang. Adakah tu cara Nabi solat? Belum. Maka dengan sebab itu tak pelik kita tak dapat apa yang Allah janjikan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita tengok diri kita. Mulut kita masih seronok cakap benda haram. Keji lah tu. Benda haram ni keji, maksiat ni keji. Mata kita suka tengok benda haram, telinga kita suka cakap dengar benda haram, tangan kita ada buat benda haram, perut kita ada simpan benda haram, kemaluan kita ada buat benda haram, kaki kita ada melangkah kepada tempat haram, sedangkan kita tak tinggalkan solat. Kenapa kita tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tadi, sedangkan kita tak tinggal solat? Jawabnya kerana solat kita belum sempurna. Cek balik daripada awal. Boleh jadi akidahnya ada masalah, boleh jadi ikhlasnya ada masalah. Jadi banyak kerja kita ni sebenarnya. Tak ada masa kita nak mencari kesalahan dan dosa orang lah. Tak ada masa. Kita dah tak ada masa nak cari dosa dan kesalahan orang lain, kerana kesalahan kita terlalu banyak yang kita nak kena baiki. Jadi tak payah sibuk-sibuk tentang dosa orang lain. Tumpukan kepada pengurusan diri kita, belajar betul-betul, niat betul-betul, niat kerana Allah, belajar kerana nak menjunjung perintah Allah, belajar supaya Allah menunjukkan kesilapan supaya dapat kita baiki, belajar kerana nak beramal, kemudian usaha bersihkan hati daripada penyakit-penyakit hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam, atau kena ngaji tasawuf tadi tu, kena ngaji. Tumpukanlah diri kita sebagai makna saki baki umur kita yang tinggal ni, gunakan sebaik-baik untuk nak cari bekalan mati tadi tu. Tak payah nak sibuklah dengan dosa-dosa orang lain. Dosa orang lain takkan sampai kepada kita mudaratnya, tetapi sekecil-kecil apa pun dosa kita, kita akan mendapat mudaratnya. Orang dosa orang
itu dia dengan Allah, doakan yang baik-baik. Kita ni uruskan diri kita, insya-Allah cukuplah sekadar itu. Cukuplah sekadar itu, sebab hujan lebat ni nak balik tak boleh. Yang naik kereta boleh lah, yang naik motor lebat lah. Masya-Allah. Cukuplah. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, dan kawan-kawan kita semuanya lah, kenalan-kenalan kita tak terkecuali semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala tidak melupakan kita. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga diri kita dan ahli keturunan kita daripada terikut dengan pahaman-pahaman yang sesat, lagi menyesatkan akidah dan syariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita umur yang berkah, rezeki yang halal yang luas lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati dengan apa sahaja yang kita usahakan, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kesusahan, kepayahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan jalan-jalannya dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur. Jumpa lagi lah di kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi kuliah saya di sini pada minggu pertama Ahad, minggu ketiga dan minggu kelima. Kalau boleh, kalau ada grup masjid, bolehlah join, minta ke abang penerusi kita ni supaya kita boleh tahulah pengumuman kalau ada telah dibatalkan ke, telah ditangguhkan ke, boleh tahu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.